InsyaAllah pada soalan yang kedua, hak anak angkat yang dibin atau dibentikan dengan bapa angkat dan hak anak angkat yang disusukan oleh ibu angkat. Macam mana pula tu? Okey. Baik, kalaulah kita tengok kat sini daripada mana datangnya kisah, kita tengok sikit sejarah sejarah Rasulullah SAW, daripada mana yang sebenarnya datang kisah yang dibin atau dibentikan dengan bapa angkat. Okey, jadi sedikit yang kita dapat daripada sumber, kalaulah kita tengok balik kepada sejarah zaman Rasulullah SAW, ketika itu baginda belum lagi dimuliakan sebagai Nabi. Jadi Rasulullah pada ketika itu ada mengambil seorang anak angkat iaitu Zaid bin Harisah. Jadi masa tu masyarakat Arab jahiliahnya memanggil Zaid ini adalah Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah. Okey. Jadi pada ketika itulah yang kita nampak rupanya dia akan berterutanlah selepas kepada zaman kita pun kan. Tetapi selepas daripada Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Nabi, maka turunlah ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 5 menyatakan bahawa sebaik-baik panggilan kepada anak angkat tadi adalah kepada bapa kandung mereka. Jadi dekat situ ketika itu masyarakat Arab pun berubahlah kan. Sudah berubah, panggil semula Zaid bin Harisah itu dengan namanya sendiri. So bermaksud apa? Dalam Islam sendiri telah pun diberikan panduan. Maksudnya dari segi nasab keturunan ni kita tak bolehlah nak ubah-ubah. Dan kalaulah kita boleh tengok sedikit daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana yang menyatakan bahawa kalaulah ada mana-mana panggilan itu nasab itu ditukar, maka tidak bau syurga orang yang menukar kan nasab keturunan itu. Jadi sebab itulah kalau kita tengok muzakarah jawatankuasa fatwa kita sendiri di Malaysia ini juga pada tahun 2003 telah menetapkan bahawa tidak boleh menukar di dalam dokumen pengangkatan dan juga surat beranak mahupun kad pengenalan tentang nak tukar nasab keturunan anak angkat tadi kepada bapa angkatnya. So maksud kita rujuk kata Islam memang tidak menggalakkan lah. Dan kenapa tidak menggalakkan? Sebabnya mungkin ada sebab nak kena tahulah kan, takut nanti berlakunya perkahwinan sesama adik-beradik ke kan. So itu kenapa Islam tidak menganjurkan. Dan apabila kita berbicara tentang nasab keturunan ini, kita tengok faraid itu datang daripada mana? Faraid itu siapa yang layak mewarisi faraid, ianya adalah berkaitan dengan nasab keturunan. Jadi bila kita berbicara tentang tidak boleh nak menukarkan bin ataupun benti kepada bapa angkat, maksudnya dari segi faraid ataupun pewarisan itu juga samalah. So dia tidak boleh mewarisi. Jadi inilah yang saya nak perbetulkan di kalangan masyarakat kita di luar sana. Mungkin yang sekarang dia ada sedikit education, tetapi yang dulu dia tak ada tulis kan dekat surat beranak kan. Kalau yang sekarang ada kan, ni diambil anak angkat, tetapi yang dulu tak ada. Jadi kita macam simply just letaklah bin atau bentikan dengan bapa angkat, dan sampailah besar anak itu tidak diberitahu. Bila anak itu tidak diberitahu, dia pun tak tahu yang dia dapat harta pusaka tu bukan hak dia. Kalau adik-beradik tu redha tak ada masalah, tetapi kalau ada adik-beradik yang tahu tapi tak redha dan tak buka mulut, jadi takut-takut dia termakan hak orang lain. So jadi ibu ayah di luar sana pada hari ini, saya rasa dah jelas panduan yang diputuskan oleh jawatankuasa muzakarah bahawa tidak boleh dibin atau dibentikan dengan bapa angkat tadi. Jadi followlah saja supaya kita tak naklah ada isu-isu berbangkit di kemudian hari. Jadi nak perbetulkan juga sebab ramai yang menganggap bahawa tak apalah, saya dah bin atau bentikan dengan bapa angkat, dia boleh mewarisi faraid saya. Tidaklah sebegitu sebenarnya. Hati-hati sebab ini berkaitan dengan nasab keturunan. Dan bila kita dapat harta bukan hak kita, maka dia dah menjadi darah daging. So bila termakan harta batil ni, kita takutlah sebab dia mengakibatkan kepada zuriat keturunan kita. Itu berkaitan dengan bin atau bentikan dengan bapa angkat. Dan saya sambung tadi, Ustaz ada sebutkan tentang ibu susuan. Ya, betul. Betul Alright. So ibu susuan, dalam kita tengok ni pula tentang penyusuan anak angkat ini, sebenarnya kenapa dalam Islam menganjurkan untuk seorang ibu angkat itu menyusukan anak angkat dia? Kerananya dia nak memudahkan daripada segi mahram lah kan, segi mahram, dari segi auratnya bila anak tu dah balik nanti, kemudiannya dia tak nak pula berlaku perkahwinan antara dia punya keluarga dalam keluarga angkat tu sendiri. So itu berkaitan dengan nasab keturunan. Tetapi ada perbezaan pula bila kita berbicara tentang hak pewarisan.
Jadi sebenarnya anak angkat walaupun disusukan oleh ibu angkat dia, dia memang tidak mewarisi pusaka ibu angkat dia. Jadi ini juga perlu dibetulkan. Sebab ramai yang bila kita jumpa di luar sana, bila kita berbicara tentang ni kan, tak apa anak angkat saya susukan. So dia layaklah mewarisi harta saya, tak perlu buat perancangan. Sebenarnya tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena cakna lah benda ni so untuk kita tak nak nanti jadi jadi isu, jadi perbalahan dan kita tak nak benda ni dia jadi macam satu benda yang berpanjangan kan. Benda yang salah ni kita nak perbetulkan. Jadi kerana itulah pada malam ini kita bawakan topik ni supaya tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada anak angkat, mungkin ada kenalan yang ada anak angkat, maka inilah kenapa kita nak beri education supaya tidak berlaku lagi salah faham dalam masyarakat tentang anak angkat yang dibin atau dibentikan dan juga yang disusukan oleh ibu angkat. Betul.